telah datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang penuh dengan keberkatan. Pada bulan ini dibuka pintu-pintu syurga. Pada bulan ini ditutup pintu-pintu al-jahim, dan pada bulan ini dibelenggu, dirantai syaitan. Dan pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muslihin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada Puan Hajah Pengerusi, seterusnya kepada ahli jawatan kuasa masjid yang hadir pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini. Kita berada pada tanggal 22 hari bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini, khususnya dalam bulan Ramadan, daripada as-siyam, puasa, wal qiyam, qiyamul lail, atau juga solat sunat tarawih, wa tilawatil Quran, dan juga bacaan Al-Quran yang kita lakukan macam tadi baru lepas tadarus, serta segala amal soleh yang lain. Kita berdoa agar semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak daripada bulan Rajab, khususnya di Malaysia ini, kita sering berdoa dan mengaminkan doa tuan-tuan imam kita. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan berkatilah dan sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami sehingga bertemu Ramadan. Bulan Sya'ban pun kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada dalam bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita, bukan semata-mata sampai pada awal satu hari bulan, dua hari bulan, bahkan sampai sehingga saat dan ketika ini. Dan Ramadan, kalau ikut hitungan harinya, lagi 8 ataupun 7 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahr.
telah datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang penuh dengan keberkatan. Pada bulan ini dibuka pintu-pintu syurga. Pada bulan ini ditutup pintu-pintu al-jahim, dan pada bulan ini dibelenggu, dirantai syaitan. Dan pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis ini memberitahu kepada kita dalam banyak pengajaran. Salah satu yang penting adalah disebut bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkati, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Sebut berkat ataupun barakah itu sebenarnya maksudnya apa? Ada yang kata berkat lah Ustaz, berkat tu berkat. Tapi kalau kita kata berkat itu berkat, bukan maksud lah. Basikal tu apa Ustaz? Basikal. Jadi tak selesai. Para ulama menyebut sebahagiannya al-barakah asy-syai'ul qalil yajlibu anhu al-khairul katsir. Perkara yang sedikit tetapi boleh menarik manfaatnya itu kepada orang yang lebih ramai. Al-khair al-katsir, kebaikannya itu dirasai oleh ramai orang. Perkara tak banyak pada zahirnya, tetapi tiba-tiba bila dikongsi, contohnya makanan, ramai yang kenyang daripada makanan yang sedikit itu. Rezeki kita mungkin sedikit pada zahir amountnya, RM2,000, RM3,000. Apabila dikongsi, berkahwin, dulu bujang, sekarang berkahwin, RM3,000 yang sama dikongsi oleh 2 orang, cukup, Alhamdulillah. Selepas tahun dikongsi oleh 3 orang, Allah panjangkan zuriat, dapat anak. 3,000 yang sama, dulu seorang cukup, kahwin 2 orang cukup, dapat anak 3 orang cukup. Daripada mana datang cukup itu? Barakah. Itulah yang ingin disampaikan oleh para ulama. Dan bulan Ramadan kali ini Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kenapa tidak barakah? Kerana kita tengok, kalau kita nak kata tidak barakah Ramadan, itu pelik. Sebab memang sungguh barakah bulan Ramadan. Bulan-bulan lain Nabi tak pernah cerita pun pintu-pintu syurga dibuka. Tetapi bulan Ramadan pintu-pintu syurga dibuka. Bulan lain Nabi tak sebut sallallahu alaihi wasallam pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Tetapi pada bulan Ramadan ia berlaku. Dan berdasarkan hadis tadi dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam sikit, satu malam tak sampai pun 24 jam. Di Malaysia lebih kurang separuh lah daripada waktu hari itu, 12 jam ataupun 13 dengan 11. Kalau siang hari 13, malam tinggal 11. Beribadah 11 jam itu pun tak penuh. Sejam yang pertama dah buka puasa dengan sahur sebagai contoh, setengah jam. Tidur bulan Ramadan pun lebih kurang sama, kita kurangkan sedikit. Maknanya mungkin daripada penuh malam itu, separuh daripadanya 11 jam bagi 2, 5 jam setengah. Tetapi fadilat 5 jam setengah beribadah itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kita pun ambil kalkulator, nak tahu berapa tahun, kita bagi dengan 12, dapatlah jawapan 83.333 sampai tak habis dah 333 tu. Jadi 83 tahun disebut berdasarkan kiraan kalkulator tadi, jelas
Tinggal lagi 0.3. Tapi 0.3 itu merujuk kepada 12 bulan, bukan merujuk pada 10. Sebab 0.3, 0.4, 0.5 hujungnya 0.9 jadi 1. Jadi didarab dengan 12, 0.3, 3 darab dengan 12, kita dapatlah 3.996 lebih kurang. Maka kita dekatkan jadi 4 bulan. Lalu kita sebut lebih baik daripada 83 tahun hampir 4 bulan. Satu malam yang tak penuh pun kita beribadah, berzikir, membaca Al-Quran dan seumpamanya, tetapi ia lebih baik daripada berpuluh-puluh tahun. Jadi itu maksudnya 83 tahun 4 bulan. Bukankah ia sedikit tetapi digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak? Kalau kita ambil definisi awal yang disebut oleh para ulama tadi, asy-syai'ul qalil yajlibu anhu al-khairul katsir, perkara yang sedikit tetapi boleh menarik menjadi perkara yang dirasai begitu besar dan begitu banyak. Maka itulah juga barakah. Ditambah dengan hadis Nabi SAW, kullu amali ibni Adam lah, semua amalan anak Adam adalah baginya, dalam satu riwayat. Satu lagi riwayat menyebut kullu amali ibni Adam yudha'af, semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan di antara 10 al-hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda. Ini kesimpulan Nabi buat dalam hadis menyebut tentang amalan-amalan lain. Sungguh dalam Al-Quran banyak menyebut kebaikan dibalas dengan 10. Dalam hadis baca Quran, setiap satu huruf dibalas dengan satu kebajikan yang nilainya 10 kali ganda, darab 10. Dan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, cerita tentang infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala seumpama satu biji benih yang keluarkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji benih yang lain, itu berarti sampai 700. Ini adalah kebiasaan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam, oleh anak-anak yang disebut sebagai kullu amali ibni Adam, manusia, di antara 10 sehingga 700. Kemudian Nabi menyebut illa saum, kecuali puasa. Amalan lain 10 hingga 700, kemudian dicabut daripada sekian banyak amalan itu, iaitulah berpuasa. Berpuasa ini bukan begitu fadilat dan pahalanya, bahkan ia lebih banyak daripada 10 sehingga 700, lebih banyak daripada 10 hingga 700. Sebab itu puasa ini sangat dikaitkan dengan sabar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah tolong daripada Allah Ta'ala dengan jalan sabar dan juga sembahyang solat. Mufassirin majoritinya menyebut bahawa maksud sabar di situ adalah puasa. Mintalah tolong daripada Allah Ta'ala bis-sabri ay bis-saum, iaitu dengan cara berpuasa dan juga solat. Maknanya puasa dan sabar itu sangat sinonim. Dan di dalam ayat Al-Quran pula menyebut bahawa pahala yang akan diberikan kepada orang yang bersabar itu infinity, maknanya tidak terkira banyaknya. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya akan diberikan ganjaran, akan dibalas orang-orang yang bersabar, pahala mereka itu bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa sempadan kiraan. Jadi kalau begitu, puasa ini memang barakah. Ibadah puasa pada bulan Ramadan itu barakah. Ditambah pula dengan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan.
Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-185 daripada surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai keterangan-keterangan daripada petunjuk dan pembeza di antara yang hak dan yang batil. Mulianya Al-Quran sehingga menyebabkan bulan Ramadan juga menjadi mulia. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir ataupun Mafatih Al-Ghaib meninggal pada 606 Hijrah menyebut tentang perkara ini. Kemuliaan Al-Quran itu jelas, tetapi apabila ia diturunkan pada satu bulan tertentu, maka bulan itu turut mendapat kemuliaan. Apakah petunjuk bahawa Ramadan itu mendapat kemuliaan? Petunjuknya adalah ia diabadikan namanya dan disebut nama bulan ini secara khusus di dalam Al-Quran. Tidak ada nama bulan lain selain daripada Ramadan yang ada disebut secara khusus dalam Al-Quran. Bulan Muharram tidak disebut secara khusus. Bulan Safar, kita tak jumpa perkataan Safar dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Rabi'ul Awal, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Syawal. Bulan April lagilah tak ada dalam Al-Quran. Tetapi Ramadan ada di dalam Al-Quran selagi mana ia mukjizat yang kekal, iaitu Al-Quran. Selagi itulah nama bulan Ramadan ini juga akan kekal dan akan dibaca oleh kita semua sehingga hari kiamat. Tambahan pula, peristiwa nuzul Al-Quran itu dikaitkan ataupun dihuraikan dengan ayat yang pertama daripada surah Al-Qadr. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran padanya, tetapi kita tidak tahu zahir ayat 185 Al-Baqarah itu siangnya ke malamnya. Sebab bulan Ramadan untuk semua sebulan itu ada dua, satu belah siang, satu belah malam. Dalam surah Al-Qadr ia menjelaskan dan mensyarahkan ayat, menghuraikan ayat 185. Sebenarnya peristiwa itu berlaku pada waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi dalam ayat ini sebut malam, bukan siang. Dan nama lain bagi Lailatul Qadri ini disebut dalam ayat yang ketiga surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkannya Al-Quran pada malam yang diberkati. Masih dikaitkan dengan barakah, masih dikaitkan dengan keberkatan, masih dikaitkan dengan berkat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi yang dikaitkan dengan barakah secara jelas disebut oleh Nabi SAW. Untuk orang yang berpuasa, daripada beberapa amalan yang rutin kita lakukan, sebahagiannya adalah sunat, tetapi perkara itu disebut dengan barakah oleh Nabi SAW, iaitulah bersahur. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada bersahur itu ada keberkatan. Masya Allah. Buka puasa tak disebut ada keberkatan. Nabi sebut dalam hadis untuk berbuka puasa ini ada kebaikan. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Sentiasalah manusia itu dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan baik, al-khair, selagi mana ma'ajjalul fitrah,
menyegerakan berbuka puasa. Azan saja, tinggal perkara lain berbuka. Itu maksudnya menyegerakan berbuka puasa. Tetapi tidak disebut barakah. Agak-agaknya lah, sebagai manusia biasa kita ni yang tidak tahu apa-apa, bila baca dua hadis ini, yang satu menyebut sahur ada barakah, yang satu menyebut berbuka puasa ada kebaikan. Apa yang paling berbeza sekali di antara dua perkara ini? Mungkin yang paling senang kita gambarkan adalah tidak ada orang yang tidak berbuka puasa. Tak ada orang yang terlepas. Jarang kita dengar dia sembang sama-sama dia, ya Allah, maghrib semalam terlupa buka puasa dah. Tak ada. Tak ada. Tak pernah dengar lagi. Setakat tengok FB kawan-kawan tunjuk, tak ada lagi orang sembang macam tu. Dalam grup WhatsApp pun tak ada. Yang buka awal ramai. Di Sabah baru ni kan, azan awal. Jadi buka puasa awal sebelum waktu maghrib. Begitu juga di Kelantan, azan radio awal. Jadi yang semangatnya DJ rasanya tu, sampai dia tekan butang azan tu awal sangat. Tapi kesianlah masyarakat. Mufti terpaksa keluarkan kenyataan puasa batal, tidak berdosa dan wajib qada. Itu kena kecam tu boleh jadi kalau berlaku kat kita tu, radio tu dah. Dan pernah berlaku di Selangor tahun lepas, di Ampang 3 tahun lepas di Kuala Selangor, 4 minit awal. Jadi itu berlaku sebab orang memang gembira nak berbuka puasa. Orang memang gembira. Dia tak nak tengok jam, dia tak nak tengok luar. Kalau boleh pukul 4 petang 2 azan lagi bagus, tak, dia kata. Tak ada orang yang tidak berbuka puasa. Bahkan waktu solat yang paling diingat dalam setahun adalah waktu maghrib dalam bulan Ramadan. Di daerah Kelang ada orang pergi jumpa saya hari tu, Ustaz, saya zon 3, Kelang dan Kuala Langat. 1 hari bulan Ramadan sehingga 5 hari bulan 7.22 waktu maghrib. Bermula 6 hari bulan pukul 7.21. Sungguh tengok jadual betul. Maknanya sangat prihatin lah, baguslah. Itu hakikatnya. Sebab itu berbeza dengan sahur. Berapa ramai orang yang terlepas sahur. Ya Allah, tak terbangun lah pagi tadi. Ya Allah, dah bangun tapi duduk tidur lagi. Itu banyak berlaku. Sebab itu digalakkan. Boleh jadi itu salah satu daripada perkara yang dikaitkan dengan barakah. Marilah bangun, susah macam mana pun bangun, bersahur. Selain daripada faktor kekuatan zahir, makan, dan digalakkan untuk kita lambatkan dekat dengan waktu subuh supaya kita bertenaga pada siang harinya. Pada sudut kesihatan ataupun dari segi bidang pemakanan memang begitulah. Kalau kita awal sangat, nanti tenaganya akan habis. Jadi Masya Allah. Dan Nabi SAW menyebut pada bersahur itu ada barakah, ada keberkatan. Boleh jadi makanan itu yang kita makan biasanya tak banyak pun. Mungkin pagi ni bukanlah kita selera macam berbuka puasa. Ada yang makan tamar saja, ada yang makan biskut saja, tetapi dijamin barakah oleh Nabi SAW. Boleh jadi biskut yang 2 keping ataupun 3 keping itulah yang menyebabkan Masya Allah seharian kita berpuasa dengan begitu banyak aktiviti, program, kita boleh hadir ke semuanya dan kita boleh macam biasa sebagaimana hari-hari lain. Masya Allah. Itu boleh, maknanya kita dapat daripada yang Nabi sebut barakah pada bersahur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tengok pada pagi ini berkaitan dengan Lailatul Qadr, iaitu barakah yang begitu besar yang Allah sediakan kepada kita semua berkaitan dengan malam yang sangat mulia ini, malam yang diberkati ini. Walaupun peristiwa nuzul Al-Quran itu sudah habis pada zaman Nabi SAW, ceritanya pada zaman Nabi, sama ada peringkat yang pertama sekaligus itulah dia maksud
ayat yang ke-185 surah Al-Baqarah, ataupun maksud yang kedua, peringkat yang kedua, iaitu turun kepada Nabi SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun. Itu semua telah habis dan telah berlaku pada zaman Nabi SAW. Tetapi kita masih sambut, bahkan di Malaysia sampai cuti dah. Hari Selasa baru ni sempena nuzul Quran, kan barakah juga tu. Sampai cuti negara kita ambil sempena nuzul Quran, besarnya peristiwa itu dijadikan cuti umum. Dan ramai rakyat Malaysia yang bekerja pula diambil lagi berkat yang lain. Ustaz, alang-alang hari Selasa kita ambil cuti Isnin lah Ustaz. Mohon Isnin sehari je dapat 4 hari, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Barakah lah tu juga. Mudah-mudahan dia nak plan bersama dengan keluarga, mungkin nak pergi ke masjid tertentu, nak qiyamul lail, itu Masya Allah. Yang pentingnya adalah peristiwa itu telah pun berlaku, tetapi fadilat dan kelebihannya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita baca sedikit apa yang dinyatakan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, digelar sebagai Sultan Al-Ulama, meninggal pada tahun 660 Hijrah. Kitab Maqasid As-Saum, fasal yang kelima, tajuk yang berkaitan dengan iltimas Lailatul Qadri, mencari dan memburu Lailatul Qadar. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mulakan dengan mendefinisikan maksud Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu adalah Lailatun Syarifatun. Lailatul Qadr adalah satu malam yang mulia. Lailatun Syarifah, Syarifah, mulia. Faddalaha Allahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Allah lebihkan malam Al-Qadar itu, faddala Lailatul Qadri ala alfi syahrin. Allah Ta'ala lebihkan malam Al-Qadar itu melebihi daripada 1000 bulan yang tiada padanya Lailatul Qadri. Wa summiyat Lailatul Qadri, dinamakan Lailatul Qadar itu. Apa sebabnya? Imma li syarafi qadriha, sama ada kerana mulia kedudukannya, wa uluwi manzilatiha, dan tinggi kedudukannya. Maknanya ada dua. Yang pertama mulia, dan yang kedua adalah tinggi. Kita sebut Al-Qadr, di situ maksudnya mulia ataupun tinggi. Ataupun yang ketiga, boleh jadi dinamakan Lailatul Qadr itu diambil daripada perkataan qadar. Berapa kadar, berapa ketetapan, berapa yang telah ditetapkan, berapa yang telah diputuskan. Apa yang ditetapkan berkaitan dengan rezeki dan juga al-ajal, iaitu nyawa manusia. Malam itu, sebahagian ulama tafsir menyebut pada malam Al-Qadar itu yang dulu berlaku itu ditetapkan rezeki-rezeki dan juga ajal-ajal manusia, minas sanati ila sanati, daripada setahun ke satu tahun yang lain, tuqaddaru fi tilkal lailah, ditetapkan, diukur dan dikira pada malam tersebut. Jadi ini tafsiran dikongsikan kepada kita. Sebenarnya ada pada banyak ayat Al-Quran, cuma ini direngkaskan berdasarkan ilmu yang ada pada Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Seterusnya, dalam surah Al-Qadr, Allah Subhanahu wa ta'ala selepas daripada menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lalu diteruskan ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha
biizni rabbihim min kulli amr. Apakah maksud para malaikat turun dan juga ruh? Malaikat turun dan juga ruh di sini adalah malaikat Jibril. Fayusallimuna 'alal mutahajjidin, akan memberi salam, akan mengucapkan salam. Kan ayat yang terakhir menyebut salamun hiya hatta matla'il fajr, sehinggalah terbit fajar, salam sejahtera. Jadi tafsirannya berdasarkan apa yang dinyatakan dalam kitab ini, Imam Izzuddin bin Abdissalam menyebut para malaikat termasuk ar-ruh, iaitu malaikat Jibril, akan memberikan salam kepada orang-orang yang bertahajud pada malam itu. Ini kelebihan, maknanya kena solat dah. Kalau ikut tafsiran ini kena solat sunat. Mesti ke namanya solat tahajud? Tidak mesti. Apa sahaja solat pada waktu malam yang kita bangun, tinggalkan tempat tidur kita, maka itulah dipanggil solat sunat tahajud. Namanya solat sunat tasbih, namanya solat sunat hajat, namanya solat sunat ikut apa-apa nak buat, solat sunat taubat dan seumpamanya, asalkan mulanya kita tidur, bangun, tinggalkan tempat tidur, itulah yang dipanggil tahajud. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada waktu malam itu, malam panjang 11 jam mungkin, 12 jam mungkin, satu juzuk daripadanya, wa minal laili fatahajjad bihi, maka bertahajudlah padanya, dengannya, nafilatan lak, sebagai suatu tambahan, iaitu sunat. Nafilah, nawafil. Solat sunat nawafil adalah solat sunat. Maknanya tambahan. Dengan kerelaan dan pilihan kita, tak wajib pun solat itu, tetapi kita bangun sebagai tambahan dan sebagai satu perkara sunat. Asa, fadilatnya apa? Semoga Allah Ta'ala bangkitkan kamu, asa ayyab'atsaka rabbuka, Tuhan kamu akan bangkitkan kamu nanti, maqaman mahmuda, dalam satu kedudukan yang sangat terpuji. Biasa kita doakan Nabi SAW, wa ba'athul maqaman mahmudan allati wa'adtah, sebagaimana yang engkau janjikan. Sekarang dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut dengan kita bertahajud, solat sunat pada waktu malam selepas daripada tidur kita, Allah Ta'ala akan bangkitkan, semoga, ni didoakan, semoga akan dibangkitkan pada hari akhirat nanti pada maqam, pada kedudukan yang terpuji. Masya Allah, itu kelebihan. Samalah macam kita baca Quran. Baca Quran yang namanya tadarus ataupun baca bersendirian, itu ada banyak fadilat di atas muka bumi. Orang yang hafal, baca sehingga hafal, akan menjadi disebut sebagai ahlullah wa khassatuh, sebagai ahli Allah, dan orang-orang yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keistimewaan. Ahli Allah ni macam mana? Macam kita dapat agaknya kedudukan atas dunia ni lah, ahli mangku negara, ahli maknanya ada kelebihan daripada orang lain. Sekarang ni ahlullah, ahli Allah. Pada hari akhirat, Al-Quran akan menjadi syafaat, menjadi penyebab mendapat syafaat. Al-Quran itu akan datang, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, menjadi syafaat kepada pembacanya. Al-Quran juga berhujjah di hadapan Allah Ta'ala, minta kepada Allah supaya diberikan syafaat kepada Al-Quran untuk menjadi, maknanya mewakili dan bagi pihak orang yang membaca Al-Quran. Dan puasa berhujjah di hadapan Allah Ta'ala. Puasa kata, mana'tuhu at-ta'am bin nahar fashaffi'ni fih, aku telah menegahnya daripada makan pada waktu siang, maka berilah syafaat kepadaku untuknya. Quran pula berhujjah di hadapan Allah Ta'ala, mana'tuhu an-nauma bil-lail fashaffi'ni fih,
aku telah menegahnya, menghalangnya daripada tidur pada waktu malam, maka berilah syafaat kepadaku untuknya. Patut-patut 10.30 malam habis daripada tarawih, kita plan tidur, mengantuk. Tak tahu waktu mengantuk ni bukan boleh nak dilawan, kadang-kadang tak mampu kita lawan, tetapi dengan semangat kita, dengan mujahadah kerana nak tadarus sebagai contoh. Begitu juga hari ni belum lagi habislah satu juzuk bacaan, ada lagi 2-3 muka surat ataupun ada lagi setengah juzuk, lalu dia korbankan tidurnya. Tak apalah, tidur kejap lagi lah, baca dulu Al-Quran. Asalnya nak tidur 10.30, jadi dia baca Quran, bila dah mula baca memang dah tak nak tidur dah, sampai pukul 11, sampai 11 suku sebagai contoh. Itulah dia yang tadi disebut dalam hadis, aku telah menghalangnya daripada tidur, dan berhujah di hadapan Allah Ta'ala mempertahankan kita. Maka pada waktu ini diminta syafaat daripada Allah Ta'ala, keizinan untuk diberikan dengan sebab puasa dan Al-Quran itu kepada tuannya. Kemudian Nabi kata qal fayushfa'an, dan kedua-duanya diberi izin untuk diberikan syafaat. Masya Allah. Ditambah lagi Al-Quran, fadilat yang lain disebut dalam Al-Quran itu sebagai satu bentuk perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Dalam surah Fatir ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dan sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, dan orang-orang yang mendirikan solat, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, yang Allah rezekikan kepada mereka, sama ada secara sirra, sama ada secara sembunyi, wa alaniyah, ataupun secara terang-terangan. Infak ni memang boleh untuk kita buat secara tersembunyi, boleh kita buat juga secara terang-terangan, harus. Sebahagian ulama kata dibenarkan terang-terangan sebagai ikutan kepada orang lain, supaya orang, tapi bukan nak menunjuk, tak. Cumanya ada waktu tak boleh sembunyi. Contohnya hari Jumaat, tabung lalu depan kita, tak boleh sembunyi, memang akan nampak, orang akan nampak kita ambil duit, kita masukkan tabung. Itu tak boleh sembunyi. Jumpa tabung masjid, kalau orang tak nampak pun CCTV nampak. AJK akan tahu siapa yang derma tadi ni. Tak ada orang derma, tiba-tiba buka tabung ada satu duit banyak sebagai contoh. Tengok CCTV seorang dia je, dialah yang derma paling banyak. Maknanya tak mengapa. Walaupun kita yang paling afdal sembunyikan, tangan kanan infak, tangan kiri tidak tahu, itu kinayah, kiasan supaya kita sembunyikan. Tapi ayat ini jelas menyebut sirra wa alaniyah. Niatnya bukan nak menunjuk-nunjuk. Secara biasa, orang yang dia biasa sedekah ni, tuan-tuan sekalian, saya yakin dia bukan nak menunjuk-nunjuk. Bukan orang nak tengok sangat pun. Orang belakang dia tunggu cepat dah sikit masukkan duit tu, kita pun nak masukkan juga. Bukan sebab nak tengok dia banyak mana, tak. Ini sirra wa alaniyah, yang lebih afdal sirran, tetapi harus walaupun dilihat oleh orang lain, tetapi jaga hati. Apa yang Allah kata di hujung ayat ini, 3 kelompok ini, orang yang membaca Al-Quran, ini yang sedang kita bicarakan, orang yang mendirikan solat, dan orang yang infakkan hartanya sama ada secara terang ataupun secara sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan iaitulah satu bentuk perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi siapa yang kuat membaca Al-Quran, dia sedang dalam perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya, insya-Allah. Kembali kepada kitab ini, waqtalafal ulama, malaikat bagi salam kepada mereka yang bertahajud. Para ulama berselisih pendapat, adakah
maksudnya memang para malaikat dan Jibril itu memberi salam bila jumpa dengan orang yang bertahajud, diucapkan salam kepadanya, ataupun para malaikat ini menyampaikan salam daripada Allah. Ada dua, memang ada dua pendapat. Sama ada memang malaikat itu yang bagi salam, jumpa bagi salam, jumpa bagi salam, ataupun salam itu adalah daripada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama pun sudah mulia, apatah lagi kalau ia adalah salam daripada Allah Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr, merujuk kepada salam daripada Allah, itu lagi kemuliaan yang lebih besar. Seterusnya, wa inna lailatan ya'ti fiha al-'id fiha taslimu rabbil alamin alaih. Ada riwayat menyebut bahawa malam yang esoknya adalah hari raya. Malam yang esoknya adalah hari raya, maknanya malam raya lah, malam raya. Ini ada kelebihan lain. Itu memang ada riwayat yang menyebut bahawa salam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melakukan ibadah. Sebab tu malam raya kita buat macam biasa, di samping ada kerja tambahan atas dasar kemanusiaan dan kekeluargaan, nak pasang langsir, nak masak, sila, tetapi jangan tinggalkan kebiasaan kita yang sebelum ini daripada satu Ramadan, qiyamul lail dan juga solat sunat pada waktu malam. Jangan lepaskan. La jadi ratun an takuna khairan min alfi syahr. Ini ada pendapat yang kata itulah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apapun itu adalah perbezaan pandangan para ulama yang disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdis Salam. Seterusnya, pengarang ataupun Imam Izzuddin kata tentang Lailatul Qadar ini, wahia fil ashril awakhiri min Ramadan. Ia berlaku pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan sekarang kita sedang berada pada hari-hari penting itu, iaitu 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan malam ini adalah malam ganjil, malam 23. Wahya ilal autar aqrab. Dan ia pada malam yang ganjil itu lebih dekat untuk berlaku. Aqrabu minha ilal ashfa', berbanding dengan malam-malam yang genap. Al-ashfa' itu syafa', syafa' genap. Wasyaf'i wal witr, genap dan ganjil dalam Quran sebut. Kemudian sebenarnya kalau kita tengok pandangan para ulama tentang bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar itu, kalau kita tengok pandangan Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti ini lebih kemudian meninggal pada tahun 911 Hijrah. Imam Nawawi lebih awal, Imam tadi siapa, Izzuddin Ibn Abdis Salam pun awal. Sekarang ni ulama yang mutaakhirin kemudian, iaitulah Imam As-Suyuti. Dia menyebut, kita nak baca satu-satu takut tak berjumpa, kita baca kitab orang yang dah jumpa dengan pendapat yang banyak. Dia simpulkan, fiha aqwalun kathiratun tazidu anil arba'in. Pada menyatakan bilakah malam Al-Qadar itu, ada pendapat yang sangat banyak, melebihi 40 pendapat. Itu kesimpulan dia. Dia dah baca semua dah tu. Kita ni nak baca semua tak sempat. Jadi kita baca orang yang dah baca. Jadi jimatlah sikit, jimat sikit. Wa hasiluha aqwalun 10. Dan banyak-banyak pendapat itu dikumpul. Orang alim ni bagi pendapat, orang alim ni bagi pendapat. Imam Ghazali sendiri, imam mazhab kita, meninggal pada 505 Hijrah, ada teori kiraan. Kalau satu Ramadan itu pada hari Isnin, maka malam Al-Qadar pada tarikh sekian. Dia akan berubah ikut satu hari bulan Ramadan itu bila. Dia ada kiraan dia. Ini pun seorang alim. Jadi dikumpul ada 40 pendapat para ulama, dan hasilnya, kesimpulannya, kalau dihimpunkan semua, dibuat secara saringan ataupun disimpulkan kesemuanya, ada sebanyak 10 pendapat.
Ikut Imam As-Suyuti ada 10 pendapat last sekali daripada semua yang banyak-banyak itu 10. Maknanya bila dibezakan, oh ulama ni yang A sama dengan ulama ni, so kira satu pendapat lah. Jadi tinggal 10. Antaranya adalah malam-malam yang 10 yang terakhir. Itu satu. Yang kedua, walailatu awwalis syahr, iaitu malam yang pertama Ramadan. Pendapat yang ketiga, wa nisfahu, iaitu malam 15 Ramadan. Pendapat yang seterusnya, wasabi'atu asyar, iaitu malam yang ke-17. 17 ni dekat dengan kita lah. Yang kita cuti baru ni nuzul Quran. Kan nuzul Quran adalah Lailatul Qadar. Jadi ada pendapat yang kata 17. Begitu juga dengan 3 hari selepas 17, iaitulah 20. 20 hari bulan. Ada yang pendapat yang menyebut wa nisfu Sya'ban. Oh, yang bukan Ramadan pun ada. Ada pendapat kata Lailatul Qadar pada 15 hari bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan tidak disebut. Ini pun pendapat juga, dia secara mubham dan ia akan berlaku pada setiap tahun, berubah-ubah. Jadi tidak tetap. Dalam banyak hal, maknanya ramai juga para ulama yang kata dia bukan permanent mesti malam 21. Tapi kalau ikut pengarang kitab ini sendiri, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dia lebih cenderung dengan mengatakan bahawa malam Al-Qadar adalah malam 21 Ramadan. Didatangkan dengan dalil lah apa yang berlaku pada zaman Nabi dahulu. Nabi SAW cerita malam itu Al-Qadar, para sahabat pun cek balik. Malam itu Nabi sujud di atas tanah yang basah. Jadi malam tu hujan. Orang Arab ni hujan bukan selalu. Jadi kalau sekali-sekala hujan, dia orang akan ingat itu malam bila. Jadi malam itu adalah malam 21. Ini pendapat Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Tapi kalau nak pegang pendapat ni dah habislah. Malam semalam lah, malam Sabtu malam Sabtu yang lepas. Malam ni dah malam Isnin. Seterusnya wadzahir, ini yang disebut wadzahir annaha lailatul hadi wal 20, dan zahirnya Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 21, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha thumma unsiha, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan mengetahuinya kemudian dilupakan. Wa dzakara wa dzukira annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tin, dan dinyatakan bahawa Nabi sujud pada keesokan harinya, malam tu malam Al-Qadar, keesokan harinya Nabi sujud fi ma'in wa tin, Nabi sujud di atas air dan juga tanah, maknanya basah. Tempat sujud Nabi itu, sebab Masjid An-Nabawi tidak ada tiles, tidak ada simen, jadi itulah pasir, yang maknanya kalau hujan menitis, walaupun ada diletakkan pelepah tamar di bahagian atas, tetap ada sebahagian air yang masuk. Jadi Nabi sujud, maknanya basah tanah pada waktu itu. Kemudian ini yang dikatakan, riwayat menyebut memang sahih bahawa masjid dilimpahi air pada malam 21 pada zaman Nabi SAW. Wallahu alam, ini hujah yang dipegang oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Seterusnya, famin fadilati hadhihi al-lailah, dan di antara kelebihan malam ini, iaitu malam Al-Qadar, malam Al-Qadar ini, anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, hadis menyebut, dia punya kalau matan yang betul, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosanya yang telah lalu.
Bila baca hadis ini, sebenarnya kita akan teringat juga beberapa hadis yang lain yang lebih kurang sama hujungnya. Antaranya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang lalu. Juga hadis yang menyebut man qama, tadi man shoma, yang ini man qama. Hadis yang dikongsikan tadi Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri. Yang kedua ni man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan. Imam Nawawi kata maksud hadis ini adalah solat sunat tarawih. Siapa yang hidupkan Ramadan dengan solat sunat tarawih. Sebab itu solat sunat tarawih dipanggil di beberapa negara Arab dipanggil sebagai qiyam Ramadan. Maknanya qiyam Ramadan ni macam qiyamul lail bulan Ramadan lah. Begitu juga dipanggil dengan perkataan qiyam lailatul qiyamul lailah, iaitu sebagai qiyam waktu malam. Begitu juga dipanggil dengan solatul qiyam, solat qiyam. Jadi ini nama yang pelbagai, tapi ada perkataan qiyam di situ, merujuk kepada solat sunat tarawih, dan ia berkaitan dengan hadis man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampun dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Kalau kita tengok hadis-hadis ini, yang menariknya adalah amalan-amalan itu menjadi sebab kepada diampunkan dosa. Orang berdosa, orang melakukan silap, orang melakukan maksiat, ini kebiasaannya kalau ingin mendapat keampunan Allah Ta'ala, perlu istighfar, perlu bertaubat. Sebab itu Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dalam tajuk At-Taubah, dimulakan dengan perkataan qala ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib dilakukan daripada setiap dosa yang dilakukan. Maknanya orang bersalah, orang buat maksiat, kena istighfar dan kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi pada bulan Ramadan pada bulan Ramadan ini sedikit berbeza. Bukan istighfar, bukan taubat itu yang menjadikan keampunan daripada Allah Ta'ala kita dapat, tetapi puasa itu sendiri, ataupun solat sunat tarawih itu sendiri, ataupun qiyamul lail pada malam Al-Qadar itu sendiri menjadi sebab keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup istimewa. Bukan kata, oh tak payah istighfar lah. Istighfar, silakan. Cuma kelebihan solat sunat tarawih itu sendiri kalau dilakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala, akan diampunkan dosa yang lalu. Itu kan istimewa. Hanya dengan amalan itu boleh meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, apa yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 yang terakhir Ramadan, ini adalah berdasarkan kepada satu hadis di dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, uritu Lailatul Qadri thumma ayqadhani ba'du ahli fanussituha faltamisuha fil ashril ghawabir. Aku ditunjukkan akan malam Al-Qadar. Ini Nabi mimpi, dan mimpi Nabi adalah benar. Maksudnya juga adalah Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Uritu Lailatul Qadri. Kemudian Nabi cerita pada kita dalam hadis ini, thumma ayqadhani, Nabi tengah tidur, kemudian dikejutkan oleh sebahagian ahli keluarganya. Tengah ditunjukkan bilakah malam Al-Qadar, dikejutkan oleh ahli keluarganya, Nabi pun terjaga dan bangun. Apa berlaku? Fanusituha, dan aku telah dilupakan.
Baca hadis ni rasa rugi pula kan. Kalau Nabi tak dikejutkan, mungkin kita tahu. Tapi ini semua ada hikmah yang tersendiri yang Allah kehendaki. Ramai dalam kalangan para ulama yang menyebut tidak diketahui secara tepat dan pasti. Sebab tu tadi sampai 40 pendapat Imam Suyuti kata menunjukkan apa? Tidak ada yang pasti. Maknanya pendapat banyak. Cuma kesimpulannya tinggal 10 pendapat. Itu pun ada pendapat yang kata bukan bulan Ramadan, ada yang menyebut bulan Syaban tadi kan. Jadi tidak pasti, tak ada seorang pun boleh confirm ia pasti. Maka ini maknanya Allah sembunyikan. Dan banyak perkara Allah sembunyikan daripada kita. Bilakah waktu mustajab doa pada hari Jumaat? Bilakah waktu mustajab doa? Ataupun tempat ada, tetapi tidak semua orang dapat nikmat tempat. Di Multazam itu tempat mustajab doa. Hijr Ismail tempat mustajab doa, tetapi bukan semua orang mampu untuk pergi ke Mekah setiap-tiap hari. Setahun sekali pun kadang-kadang kita berkira-kira sebab kita ni bukan orang kaya. Ada orang kaya pun duit banyak tetapi tidak ada rezeki untuk pergi sana sebab mungkin masanya tidak banyak. Yang banyak masa kita, cuma tak banyak duit. Itu je. Yang banyak duit pula tak banyak masa. Agaknya kena tukar suka sama suka rasanya. Cuba duit tu bagi kat kita yang tak banyak sangat duit ni. Masa banyak. Dia orang ni yang banyak duit, masa pula tak banyak. Jadi, Masya Allah. Ada orang yang banyak duit, masa ada, kesihatan tidak ada. Jadi masing-masing dengan halangan masing-masing. Dan rezeki Allah Ta'ala, kalau ada masa yang maknanya banyak, rezekinya pun banyak, dia boleh pergi ke Mekah. Bayangkan gabungan di antara tempat mustajab dan waktu mustajab. Ini Masya Allah. Tetapi Allah Ta'ala Maha Adil. Kalaupun kita tidak berada di tempat yang mustajab, tetapi kita ni yang tak banyak duit, yang banyak masa, juga boleh mendapatkan iaitu mustajab doa pada sudut masa. Orang miskin pun boleh, orang kaya pun boleh, orang sibuk pun akan dapat masa itu. Ini keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan Lailatul Qadar. Dia tidak perlu pergi ke Mekah untuk dapat Lailatul Qadar. Tidak perlu ke mana-mana tempat yang lain untuk dapat Lailatul Qadar, kerana ia bukan berkaitan dengan tempat, ia berkaitan dengan masa. Sebab itu semua orang layak untuk dapat, semua orang boleh dapat, cuma perlu usaha. Perlu kita berusaha, kita bermujahadah. Nabi dilupakan, itu bukan urusan kita kan, cuma Nabi sebut kepada kita, dan pasti itu takdir Allah Ta'ala yang Allah kehendaki. Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa, yang pasti ia berlaku ada hikmah. Agak-agaknya kalaulah memang Nabi sebut malam 22, contohnya malam tadi, rasa-rasa nak dengar kuliah duha tak pagi ni? Tak pergi dah Ustaz, tak pergi dah. 83 tahun dapat dah Ustaz, 83. Setakat kuliah duha 2 jam aja, tak ada maknanya Ustaz. Semua orang akan bubar, semua orang akan balik. Rasa-rasa tak pergi kerja dah minggu depan ni. Semua balik ke Kelantan, semua balik ke Kedah, semua balik ke Johor negeri ataupun kampung masing-masing, kerana dah dapat. Malam tadi dapat. Dan silap-silap satu dunia tak tidur sebab untuk dapatkan perkara tu. Tapi disembunyikan, Allah Ta'ala sembunyikan supaya kita sentiasa rasa tidak, maknanya tidak dalam zon yang selesa. Dapat ke tak dapat dia, rasa macam malam 21 baru ni. Tapi bila baca hadis sebut pandangan para ulama pula menyebut panas macam je Sabtu semalam. Contohnya kata macam ada cahaya tapi macam tak ada, dia redup dan seumpamanya. Bagaimana pula tempat yang banjir Allah takdirkan hujan lebat, mestilah mereka lagilah rasa kecewa. Ustaz, banjir Ustaz daripada 20 Ramadan sampai 1 Syawal, tak ada tanda Lailatul Qadar langsung ni. Jadi adakah bermaksud tidak berlaku? Tidak. Semua orang ada kelayakan yang sama, dia pasti akan berlaku sebab telah dijanjikan. Dalam banyak hadis disebutkan, Nabi kata yang terakhir dalam hadis ini, faltamisuha fil ashril ghawabir. Kejarlah dan burulah, carilah
malam Al-Qadar itu pada 10 yang Al-Ghawabir, maksudnya Al-Bawaqi, iaitu 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini semakin hari semakin sikit. Mula-mula 10, masuk hari Sabtu tinggal 9, masuk hari Ahad tinggal 8, dia akan habis. Maka kita perlu sepatutnya semakin bekerja keras. Bayangkan kalau kita tidak pernah tertinggal walau satu malam daripada bulan Ramadan, itu sangat baik. Ataupun tidak pernah tertinggal walau satu malam daripada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, melakukan ibadah, berzikir, berdoa, memuji Allah Ta'ala, baca Al-Quran, tahajud dan seumpamanya, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Itulah usaha yang perlu kita lakukan, kerana Nabi sebut 10 yang terakhir. Seterusnya, hadis yang lain pula. Yang pertama tadi 10 yang terakhir. Hadis yang kedua dikongsikan, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Intai, kejar malam Al-Qadar itu pada ganjil, malam ganjil daripada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Jadi kalau 10 hari itu rasa berat, Nabi dah sebut dalam hadis yang sahih ini pula, malam-malam ganjil. Jadi kalau malam-malam ganjil daripada 10 yang terakhir, tinggal berapa hari? Tinggal berapa malam? Tinggal 5 aja. Takkan 5 pun kita terlalu lemah untuk kita usahakan. Maknanya, Masya Allah, riwayat-riwayat ini semua membantu. Cuma dia akan tinggal persoalan, macam mana Ustaz kalau tiba-tiba malam 21 kita sebenarnya tu malam 22. Kan kita kan berbeza antara satu negeri dengan negara yang lain. Puasanya mula bila? Ada yang mula hari Sabtu, jadi hari Sabtu satu hari bulan malam 2. Kita pula puasa hari Selasa, malam Ahad itu adalah malam 1, mereka malam 2. Jadi kalau begitulah persoalannya sampai kita jadi bingung. Orang Malaysia ni kadang-kadang bingung bila jumpa pendapat yang banyak. Jadi ambil saja hadis Nabi yang menyebut 10-10 malam itu kita buat ibadah. Sebab bila 10-10, ikutlah malam tu kita 21, malam sana 22. Jadi malam ni kita 22, malam sana malam 23. Dapat semua insya-Allah. Jangan bingung. Dia bingung, lepas tu tidur tak bangun. Tu yang tak bagus tu. Kalau bingung tak boleh tidur, buat ibadat tak apa. Sama juga orang yang berselisih pendapat. Dulu 8 ke 10, 8 ke 10. Kalau dua-dua sembahyang okey. Tapi yang ketiga, dia dengar orang kata 8, orang kata 10, dia kata macam ni aku tak nak sembahyang tarawih lah. Habislah. Rugi. Baik, seterusnya. Ini antara yang terakhir. Wal mustahab, ini dianjurkan oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dan pasti selepas melalui pembacaan, istiqra' dan berdasarkan ilmu yang Imam Izzuddin ada, dikongsikan kepada kita, digalakkan man ra'aha. Ro'a ni kadang-kadang kita terjemah sebagai tengok, tapi maksudnya adalah siapa yang tahu berbetulan malam itu adalah malam Al-Qadar. Kalau tak tahu pun tak apa, sebab kita pulun tiap-tiap malam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Apa yang digalakkan? Ayyukthira minas sana'i wad du'a, iaitu memperbanyakkan memuji Allah Ta'ala dan juga berdoa. Ada dua perkara, as-sana' wa du'a. Doa ni biasa kita maknanya buat, iaitu minta pada Allah Ta'ala, ya Allah berilah rezeki kepadaku. Ada yang minta pada Allah Ta'ala, ya Allah dah lama cari kerja, berilah maknanya rezeki aku dapat kerja yang aku minta itu. Ada yang dah pergi temu duga tapi belum dapat jawapan, ya Allah lembutkanlah hati panel penemu duga supaya aku dapat kerja, sebagai contoh. Ada yang belum berkahwin, ya Allah
temukanlah dengan jodoh yang soleh ataupun yang solehah. Ada yang berdoa supaya diberikan keluasan rezeki, macam-macam yang kita doa, silakan, ini tidak dilarang. Bahkan kalau kita baca ayat Al-Quran, helaian yang kita tadarus itu boleh rujuk pada surah Al-Baqarah atas cerita tentang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Bawah 184 cerita tentang orang yang musafir, orang yang sakit, diganti dengan hari yang lain. Kemudian 185 cerita tentang bulan Ramadan diturunkan Al-Quran macam kita sebutkan tadi. Turun lagi cerita tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maknanya doa dekat ayat itu dengan cerita bulan Ramadan. Maka berdoalah pada bulan-bulan Ramadan. Ini sangat-sangat digalakkan. Dan mintalah yang baik untuk dunia dan akhirat kita, jangan semata-mata kebaikan dunia. Jadi minta pada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika berbuka puasa, lebih-lebih lagi antara perkara yang dituntut untuk kita lakukan adalah berdoa, kerana itu salah satu waktu yang mustajab doa. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala antaranya adalah orang yang berpuasa ketika Indal Fitri, ketika berbuka puasa. Baik, sekarang ni kalau pada malam Al-Qadar, maka kita disuruh berdoa dan ambil pedoman cadangan Nabi SAW ataupun nasihat Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah kata kalau bertemu dengan malam Al-Qadar perlu buat apa, Rasulullah kata, wahai Aisyah, ucapkan. Bila kita baca riwayat itu, doalah, maksudnya berdoalah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Dan dalam riwayat Tirmizi ada tambahan sedikit, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afa fa'fu anni. Nak tambah silakan, tak nak tambah pun silakan, nak tambah lagi yang lain pun silakan. Maknanya tidak menjadi halangan, kerana apa-apa saja doa itu boleh kita minta pada Allah Ta'ala. Tapi doa itu doa apa? Doa minta maaf, doa minta keampunan. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, dan maafkanlah aku. Mungkin ini terjemahan secara harfi literal, kerana dalam Al-Quran memang ada perkataan ya'fu wa yaghfir. Jadi dalam banyak terjemahan, para ulama juga menyebut satu pemaaf dan satu adalah pengampun. Jadi dalam konteks ini kalau kita terjemahkan, kalau dua-dua perkataan ada, berbezalah. Maaf itu lain, ampun itu lain. Ampun ini dosa, maaf ini para ulama tafsir kata kalaulah Allah Ta'ala yang maha, maknanya membalas dan juga menyeksa atas kesalahan kita, mampu membalas, mampu untuk menyeksa kita atas kesalahan itu, tetapi tidak menyeksa dan maafkan kita, maka itulah maaf. Ampun berbeza sedikit dengan maaf, itu antara huraian, so dia berbeza. Cuma dalam hadis ini tidak menyebut yaghfir, yang disebut adalah al-af. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka boleh kita terjemah dua-dua, maafkan aku ataupun ampunkan aku ya Allah. Jadi itu yang digalakkan sebagaimana hadis Nabi SAW kepada Aisyah. Dalam banyak-banyak perkara yang boleh Nabi cadangkan supaya Aisyah berdoa, boleh saja untuk Nabi cadangkan kepada Aisyah minta yang lain. Tetapi bila hadis ini kita baca, yang dicadangkan adalah ambil peluang untuk minta ampun dan maaf daripada Allah Ta'ala. Maka ini pedoman daripada Nabi SAW. Yang kedua adalah as-sana. Maksud as-sana ialah berzikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutlah dengan zikir yang kita lakukan, la ilaha illallah, nak tasbih ke, nak tahmid ke, nak takbir ke, ataupun apa-apa zikir yang lain, ini dipanggil as-sana, iaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak hal tahmid dah kita maksudkan, iaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang
Kalau sekiranya kita dapat buat dua-dua, masa luas dan panjang, kita gabung di antara ad-du'a was-sana', maka itu sangat afdal. Itu sangat afdal dapat kita buat dua-dua. Tapi kalau sekiranya kita hanya boleh buat salah satu daripada keduanya, sama ada berdoa ataupun kita memuji Allah Ta'ala, nak buat dua-dua mungkin tak sempat, masa tak banyak. Contoh ya, ini maknanya andaian begitu. Di antara doa yang kita hanya boleh lakukan satu saja, ataupun as-sana', memuji Allah Ta'ala, berzikir memuji Allah Ta'ala, mana satu yang lebih afdal di antara kedua-duanya ini? Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam ketika menjawab, nak bagi tahu kita tentang perkara ini, didatangkan dengan satu hadis. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man syaghalahu dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang sibuk mengingatiku, man syaghalahu dhikri, ini maksudnya memuji Allah Ta'ala. Siapa yang sibuk memuji Allah Ta'ala, berzikir, mengingati Allah Ta'ala, berbanding dengan berdoa. Man syaghalahu dhikri an mas'alati. Mas'alati kat situ adalah meminta pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala, itulah dia berdoa. Jadi tadi kita bicarakan antara as-sana', memuji Allah Ta'ala, dan berdoa. Sekarang ada satu hadis menyebut, siapa yang sibuk dirinya dengan memuji Allah Ta'ala, tidak berdoa, maka orang ini akan diberikan yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang yang berdoa. Maknanya orang yang berzikir itu jauh lebih banyak dan lebih baik dia dapat berbanding dengan orang yang berdoa dapat sesuatu. Akhirnya disimpulkan, pada waktu ini yang lebih afdal adalah as-sana', berbanding dengan berdoa, menurut pendapat Imam Izzuddin bin Abdul Salam bersandarkan hadis ini. Cuma kita ni pula nak buat yang mana? Buatlah dua-dua. Nak kata kan kita ni banyak masa, yang tak banyak duit tadi. Jadi berdoa pun berdoa banyak-banyak, berzikir pun kita berzikir banyak-banyak, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih afdal. Jadi kalau yang berdoa Allah bagi kepada kita apa yang kita minta, kita berzikir memuji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi pula yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang berdoa, dapat dua-dua. Mudah-mudahan insya-Allah itu lebih afdal gabungkan kedua-duanya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pada pagi ini. Saya mungkin buka beberapa ketika, kalau sekiranya ada pencerahan, inginkan pencerahan ataupun boleh kita bincang sama-sama, insya-Allah boleh kita berbincang kalau ada perkara yang nak dikongsikan. Persilakan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada Tuan Haji yang bertanya. Yang pertama berkaitan dengan Lailatul Qadr. Kalau berlaku, adakah ia satu juzuk daripada malam ataupun bagaimana sepenuhnya? Begitulah Tuan Haji ya. Kalau kita ambil perkataan Lailatul Qadr, itu merujuk kepada waktu malam, dan di dalam syariah Islam malam itu bermula dengan terbenam matahari. Maknanya bila siang berakhir, terbenam matahari menunjukkan berakhirnya siang, wa yabda'ul lail, dan bermulalah waktu malam. Ditambah pula satu, pada bahasa malam itu bermula daripada maghrib dan memang habis sehingga fajar. Ditambah pula dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Qadr yang disebutkan tadi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera diucapkan sehinggalah
terbit fajar. Jadi ini menunjukkan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada sepanjang malam menurut pendapat majoriti para ulama. Dia bukan 11 malam sampai 11.20 saja, tidak. Kerana selamat ataupun yang kita katakan salam dalam Quran itu akan diberikan kepada mereka yang maknanya melakukan tahajud sehinggalah waktu subuh. Dia akan habis apabila habisnya waktu malam. Ada pendapat para ulama yang mengatakan bahawa ia bermula daripada waktu qiyam, dan kalaulah qiyam berdasarkan hadis tadi, pendapat para ulama adalah solat sunat tarawih sudah bermula, maknanya ia bermula pada waktu isyak, dan berterusan sehinggalah waktu fajar. Wallahu a'lam, itu yang disebut oleh para ulama. Ini sebenarnya ada asas yang kita kata belum digalakkan untuk bersalaman, sebab tak semua orang bawa hand sanitizer. Kerana pada zaman Nabi SAW, ja'a wafdun min Bani Thaqif, ada satu rombongan yang nak berbai'ah dengan Nabi SAW daripada Bani Thaqif. Dan di dalam rombongan itu ada seorang lelaki yang berpenyakit kusta, majzum, yang kita doa Allahumma inna na'udzubika al-barasi wal junun wal judham. Itu majzum. Majzum ni kusta. Kusta ni berjangkit kalau ikut maknanya pihak kesihatan. Jadi apa yang berlaku? Nabi dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, lalu hantar seorang sahabat Nabi pergi dekat dengan kumpulan itu. Kumpulan tadi belum sampai Nabi, belum sampai dekat dengan Nabi, dia dalam perjalanan, on the way. Tapi Nabi dapat maklumat dalam tu ada seorang yang berpenyakit kusta. Lalu Nabi hantar dengan segera seorang sahabat Nabi pergi, maknanya dekat dengan kumpulan itu, untuk beritahu kepada mereka, khususnya orang yang ada penyakit kusta itu. Apa riwayat menyebut? Lelaki ini berkata, iaitu daripada Nabi SAW, qad bay'naka farji', kami telah terima bai'ah kamu. Belum lagi jumpa Nabi, tetapi kami telah terima bai'ah kamu, maka pulanglah, beredarlah. Tak jumpa Nabi. Adakah Nabi takut dengan kusta? Nabi orang yang paling bertakwa. Kadang-kadang kita ni pun bermain-main dengan perkataan kita. Bila kita buat begitu perkeliling, kita pun kata Jaiz takut dengan COVID-19, Jaiz takut dengan virus. Sebenarnya kita kena takut kepada Allah Ta'ala. Adakah kita berani kata bahawa Nabi takut dengan penyakit kusta? Sebab Nabi dah didik, itu bukan jarak soft lagi tu. Itu belum sempat sampai jumpa Nabi, daripada jauh dah bagi tahu dah balik. Nabi sedang bagi tahu kepada kita bahawa penyakit berjangkit ini perlu dielak. Kalau kena, kita redha. Tapi kalau belum kena, jangan cari pasal. Jangan kita dekat. Sebab itu bukan daripada ajaran Islam. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Tafirru minal majzumi kama tafirru minal asadi. Larilah kamu daripada penyakit kusta, wabak ataupun penyakit berjangkit sebagaimana kamu lari daripada singa. Maknanya, adakah kita nak kata orang yang lari daripada singa tu tak takut Allah Ta'ala? Tak boleh, sebab Nabi yang suruh. Maknanya itu pedoman daripada Nabi SAW. Bagi saya, kita ambil positif, dan ia pelbagai cara penafsirannya. Kalau okey semua, silakan sebagaimana yang kita yakin dan confident, insya-Allah. Kita sama-sama juga usahakan supaya orang-orang yang masih belum datang ke masjid, khususnya solat Jumaat, untuk maknanya kita kempen supaya mereka datang. Sebab ada juga yang telefon pejabat mufti Negeri Selangor selepas perkeliling, kata boleh dirapatkan soft dengan maksud tadi. Dia telefon apa? Ustaz, boleh tak saya tak datang solat Jumaat? Pelik betul. Bila dah dapat soft, rapat soft ni patutnya datang, tiba-tiba dia kata tak datang. Oh, sebelum ni dia confident bila jarak dia datang Jumaat, tapi bila rapat dia tak datang, dia nak minta izin tak datang. Kami pun bincang sama-sama pegawai, kalaulah kita benarkan dia tak datang kerana kebimbangannya,
maka kita akan bagi satu hukum tidak wajib. Adakah kita boleh menanggung mereka tak datang solat Jumaat sedangkan sekarang semua orang dah boleh pergi masjid? Bila dapatkan soft ini, maknanya sudah tidak ada kapasiti yang terhalang, boleh ramai masuk. Lalu kami pun berbincang, saya cadang pada pegawai, cuba tanya dia beberapa soalan. Bang, pergi pasar tak? Kalau dia kata pergi kalau dia kata pergi, okey, tanya lagi soalan kedua, dia ambil anak tak balik sekolah? Ambil. Dia kata dia ambil 2 dos, dah ambil booster lagi, cuma dia bimbang. Cuma kita tanyalah, pergi pasar tak? Dia kata pergi. Pasar ni mana ada yang tak ramai. Ambil sekolah, lagi crowded, pintu pagar 2 tu je kecil pula tu. Lagi-lagi kalau anak darjah 1, darjah 2 kan. Jadi kalau dua-dua dia pergi, tidak ada alasan untuk tidak pergi solat Jumaat. Kita kata begitu. Sebab dia kena konsisten lah. Kalau dia bimbang untuk Jumaat, dia wajib bimbang juga untuk perkara lain. Satu. Yang kedua, kita cadangkan pada dia, kalau masih ada kebimbangan itu, carilah bucu mana-mana masjid. Jangan duduk depan, duduk belakang. Seorang-seorang tak apa. Di masjid ini, dari segi hukum fiqah, bila solat berjamaah, dia lebih ringan berbanding dengan solat di dalam bangunan bukan masjid. Sebab di masjid ini, kalau tidak berada di saf pun tak apa, solat berjamaah itu sah. Cuma tidak afdal lah, tidak afdal, tapi sah. Contohnya masjid negeri, kan jauh tempat wuduk tu untuk orang lelaki, ke bawah, naik tangga, naik ke atas, baru sampai lepas pintu yang pertama kapet biru tu, contohnya imam dah nak rukuk, sembahyang di situ, sah solat berjemaahnya. Jadi ia berbeza dengan bangunan yang bukan masjid, disyaratkan saf bersambung. Wallahu a'lam. Jadi panjang pula ceritanya. Jazakumullah khair. Ada soalan untuk ni daripada orang luar, sebenarnya hantar teks atau ada kita ada datang. Soalannya ni berkaitan dengan pahala sepanjang tarawih. Yang dimaksudkan pahala sepanjang tarawih itu dapat tak kalau seseorang jemaah buat 10 rakaat daripada awal, kemudian dia witir sendiri. Dan yang keduanya sama juga buat berimam dengan daripada mula sampai 10 rakaat, tapi dia witir dengan imam, maknanya dia lepas 10 rakaat dia rehat baca Quran sebagainya, kemudian dia masuk witir bersama dengan imam. Yang pertama tadi tu dia balik rumah witir buat sendiri. Terima kasih. Terima kasih pada yang bertanya. Berkaitan dengan solat sunat tarawih dalam mazhab Asy-Syafi'i, innaha 20 raka'atan ghairal witri. Dalam mazhab Syafi'i, solat sunat tarawih itu adalah 20 rakaat, tidak termasuk witir. Imam Nawawi dalam Majmu' mendatangkan riwayat daripada Yazid ibn As-Sa'ib menyebut kanu, iaitulah para sahabat pada zaman Umar, fi ahdi Umar, pada zaman Umar melakukan solat sunat tarawih. Kenapa Sayyidina Umar dirujuk? Kerana Sayyidina Umar yang awal mencadangkan kepada orang ramai solat sunat tarawih tiap-tiap malam di masjid. Sebab itu dikaitkan dengan zaman Umar. Jadi para sahabat mengetahui cerita tarawih ini secara besar-besaran adalah pada zaman Umar. Zaman Nabi SAW tidak buat tiap-tiap malam. Dan tidak ada riwayat yang menyebut Sayyidina Umar melakukannya di masjid tiap-tiap malam, melainkan ia berlaku pada zaman Umar. Dan ada dalam Sahih Muslim, para sahabat argue Sayyidina Umar, ni Nabi tak pernah buat, seakan-akan nak bagi tahu bahawa Sayyidina Umar ni buat bid'ah lah, perkara baharu pada bahasa, bid'ah pada bahasa. Dan Sayyidina Umar jawab berdasarkan riwayat yang ada dalam Sahih Muslim, ni'matul bid'ah hadhihi. Kalaulah ia bid'ah dengan maksud pada bahasa, Nabi tak pernah buat, maka inilah bid'ah yang paling baik, Sayyidina Umar kata. Jadi nak kata apa? Sebab Nabi buat bukan tiap-tiap malam, tapi Nabi buat berjemaah. Cuma zaman Sayyidina Umar dia kata buat tiap-tiap malam. Kebimbangannya bila Sayyidina Umar ni, Masya Allah, dia memahami bila Nabi ditanya kenapa malam yang kelima ataupun malam yang keempat para sahabat tunggu makin ramai, tetapi Nabi tak keluar sampai subuh. Maknanya tak ada solat tarawih. Sebab isyak mereka buat, lepas daripada isyak tunggu, sebab dia mula viral. Malam pertama yang duduk kat masjid yang belum balik lah join Nabi. Malam kedua, geng malam yang pertama bagi tahu malam tadi Nabi buat begini, ada yang tunggu. Malam ketiga makin ramai. Malam keempat
Nabi tak keluar. Tu yang paling ramai datang, lalu Nabi kata aku takut ia akan difardukan. Baik. Zaman Nabi SAW, bila Nabi kata takut difardukan, kebarangkalian itu ada. Kerana selagi Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Ada perkara yang dulu hanya digalakkan, kemudian jadi wajib, boleh berlaku. Tetapi selepas Nabi wafat, kebimbangan itu ada ataupun tidak? Sudah tidak ada. Sebab wahyu tak mungkin akan turun, melainkan hanya kepada Nabi. Kalau Nabi dah wafat, wahyu tidak akan turun. Tak mungkin turun pada khalifah. Jadi kebimbangan itu sudah tidak wujud. Orang tahu bahawa yang wajib adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tarawih tak wajib, hukumnya adalah sunat. Jadi kalau dah tak ada kebimbangan itu, buat tiap-tiap malam pun tak apa. Sebab memang tak akan diwajibkan selepas daripada itu, wahyu dah tidak turun. Maka Masya Allah, ni fiqahnya Sayyidina Umar ataupun istimbat yang dikeluarkan. Dalam mazhab Syafi'i adalah 20 rakaat. Dan saya cuba membaca beberapa pandangan para ulama yang menyebut tentang kalau buat kurang. Kalau buat kurang. Rupanya tak banyak ulama yang bahaskan kalau buat kurang pada 20. Sebab benda ni sunat. Kalau tak buat pun tak gaduh sebenarnya. Kalau tak buat pun tak mengapa. Cuma fadilatnya banyak kalau kita buat. Boleh jadi saya boleh simpulkan semua menyebut, majoriti menyebut sekiranya kurang, ni mazhab Syafi'i ya, sekiranya dibuat kurang daripada iniqtasara anil 20, kurang daripada 20, seumpama buat 8 ataupun buat berapa dah, asalkan kurang daripada 20, boleh jadi 10, boleh jadi 8, boleh jadi 6, boleh jadi 2. Sekarang pun ada yang kata, Ustaz, saya jumpa satu pendapat kata tarawih sebenarnya 2 rakaat Ustaz. Dia jumpa manjang, kalau makin sikit ni dia jumpa je pendapat tu, Masya Allah. Padahal kalau kita tengok Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki 36 rakaat tidak termasuk witir. Saya tanya juga orang yang kata 2 rakaat tu, jumpa tak ada ulama yang kata 36? Tak ada Ustaz, 2 ada Ustaz. Jadi Masya Allah, yang sikit dia jumpa, yang banyak dia tak jumpa. Ingatkan, kena adil lah. Kalau dia jumpa yang sikit, yang banyak pun patut jumpa. Saya pula tak pernah jumpa yang kata 2. 36 memang ada dalam mazhab Maliki. Kerana nama tarawih itu adalah setiap 4 rakaat rehat, tarwihah. 4 rakaat rehat sekali, ni tarwihatul ula. 4 rakaat, kemudian tarwihatul tsaniyah. 4 rakaat ni maksudnya 2 salam, 2 lagi salam, kemudian berehat. Orang-orang di Madinah, mazhab Maliki ini, mereka adalah berpegang kepada amalan para sahabat sebagai satu hujah yang sangat kuat. Jadi mereka tengok para sahabat di Mekah apabila buat solat sunat tarawih, setiap 4 rakaat berhenti seketika, maknanya tak sambung solat tarawih itu untuk rakaat yang kelima, melainkan mereka akan tawaf 7 pusingan. Berapa lama tawaf 7 pusingan tuan-tuan sekalian? Laju-laju pun mungkin setengah jam tawaf 7 pusingan. Lepas solat sunat tawaf kan ada selepas tawaf ada solat sunat tawaf kan. Jadi selepas tawaf 7 pusingan 2 rakaat. Itu bukan tarawih ya, itu solat sunat tawaf. Baik, itu yang dilakukan selepas 4. Masuk rakaat kelima, keenam salam, 7, 8 salam, dan ini rehat yang kedua, tarwihatus tsaniyah. Mereka lakukan yang sama yang tadi, 7 pusingan tawaf dan 2 rakaat sunat tawaf. 4 nak sampai 20, ada berapa tengah-tengah tarwihah itu? Ada 4 kali tarwihah. Maknanya untuk solat sunat tarawih mereka buat 4 kali tawaf, selepasnya adalah 4 kali tawaf, bukan 4 pusingan ya. 4 kali tawaf tu 7 pusingan. Setiap kali satu tawaf tu maksudnya 7 pusingan, tambah dengan 2 rakaat. Orang yang di Madinah, orang-orang penduduk Madinah, dia duk tengok orang kat Mekah cemburu. Untung orang kat Mekah boleh tawaf. Boleh tak mereka nak tawaf dekat Madinah? Jawapannya tak boleh. Kalau nak pun, tapi Kaabah tak ada. Kaabah tak ada. USJ pun tak ada Kaabah juga. Jadi tak boleh buat tawaf dekat sini. Akhirnya mereka buat apa? Tengok ideanya. Mereka gantikan masa yang mereka buat, orang-orang Mekah
yang solat tarawih di Masjidil Haram itu tawaf 7 pusingan dan 2 solat, mereka gantikan untuk tawaf 7 pusingan itu 2 rakaat, dan 2 solat sunat tawaf itu 2 rakaat yang lain. Jadi 4. 5 kali 4 tadi 20, di tengah-tengahnya ada 4 kali dengan 4 16, maka 20 campur 16 adalah 36 rakaat. Mereka berlumba-lumba untuk buat amal. Hari ini kita berlumba nak sikitkan amal. Tu bezanya. Kalau boleh saya faham begitulah berdasarkan situasi. Jadi itu kalau mazhab Maliki ada pendapat itu begitu kerana asasnya adalah sebagaimana yang saya sebutkan. Dalam mazhab Syafi'i sebut 20. Kalau sekiranya kurang daripada 20, maka dapat pahala sebahagian daripada tarawih. Itu perkataan yang digunakan. Maknanya kalau full pahala tarawih, dia dapat sebahagian daripada tarawih. Sebenarnya open, kalau dia buat 10 di masjid, selagi mana tidak 20, jadi boleh saja dia sambung di rumah. Buat 2 rakaat, pukul 10, lepas tu berehat lagi. Orang lain berehat selepas 4, dia lepas 2 berehat minum teh tarik sebagai contoh. 10.30 buat lagi 2, habis dah 20. Cuma kalau kurang daripadanya, para ulama kata dapat sebahagian daripada pahala tarawih. Wallahu a'lam, itu yang boleh saya komen. Adapun sekiranya nak dapat fadilat yang Nabi sebut dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, dalam Musnad Imam Ahmad menyebut, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya siapa yang qiyam di sini merujuk solat bersama dengan imam, dan dalam konteks ini ia cerita tarawih. Siapa yang solat tarawih bersama dengan imam berjamaah sehinggalah imam beredar, hatta yansarifa, nampak-nampaknya imam akan beredar selepas witir. Jadi kena tunggu sampai witir nak dapat fadilah ni. Hatta yang sarifa, sehinggalah imam beredar, kutiba lahu qiyamul lailatin, akan dituliskan untuknya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Itu fadilatnya kalau tunggu sampai imam beredar. Maksud imam beredar ialah dia tinggalkan tempat solatnya, bukan beredar naik motor tu. Kalau beredar naik motor, lambat lagi lah jawabnya, sebab lepas daripada witir tadarus more tadarus, ramai pula yang tunggu tepi daripada pintu masjid, mesej imam, mam baliklah mam saya nak dapat pahala qiyamul lail ni. Jadi tak, maknanya beredar daripada tempat solatnya. Ini kalau nak dapat fadilat. Yang penting adalah solat bersama dengan imam sampai habis. Jadi apa cara yang dia lakukan, tidak solat bersama dengan imam sampai habis. Contohnya tidak witir bersama dengan imam, dia duduk cuma tunggu beredarnya saja. Tak, dia tidak menepati, sebab disebut innahu man qama ma'al imam. Solat qiyamnya itu bersama imam sehingga imam selesai beredar. Jadi kalau dia tunggu pun tak dapat fadilat itulah berdasarkan hadis tadi. Apatah lagi kalau dia balik lebih awal daripada imam. Tapi fadilat itu dia bukannya wajib, dia pilihan kepada kita. Ada orang ada urusan, ada orang ada mustahak yang perlu diutamakan, silakan, tak ada masalah. Jadi cuma nak dapat pahala tarawih penuh sebagaimana mazhab Syafi'i, sempurnakanlah sehingga 20 walaupun di rumah, tak ada masalah. Adapun solat sunat tarawih yang saya nak betulkan, kalau bukan betulkan pun mungkin ada istifadah yang baik daripada perbahasan Imam Nawawi dan para ulama yang lain dalam kitab-kitab mereka. Biasa kita buat 2 rakaat ataupun 2 tambah 1 kan, maknanya 2 rakaat tahiyat akhir bagi salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat. Bagaimana kita nak berniat? Kalau kita berniat usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, dari segi bahasa tidak tepat, kerana witir maksudnya ganjil. Tiba-tiba kita kata, kalau kita terjemah, sahaja aku solat sunat ganjil 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, kan pelik. 2 ganjil ke?
Tidak, ganjil ni 1, 3, 5, 7. Tiba-tiba kita kata saja aku solat sunat ganjil 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tahu bahasa Arab, senyumlah kita. Pelik sangat namanya ni. Jadi sebahagian ulama mereka kata bahawa itu adalah muqaddimah witir. Jadi dia bukan witir. Witir ganjil. Jadi dia berkaitan dengan 1 rakaat lagi. Kalau ikut Imam Nawawi, kita boleh saja menyebut ataupun berniat ketika itu minal witri. Usalli raka'ataini minal witri ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat 2 rakaat daripada witir. Itu tepat. 2 rakaat daripada witir. Ataupun usalli sunnata syafi'i. Saja aku solat sunat, maknanya 2 rakaat iaitu genap minal witri, daripada witir. Sebab apa? Sebab satu lagi tu yang jadikan dia jadi witir. Bagaimana kita nak lakukan pula kalau kita nak dapat fadilat qiyamul lail sepanjang malam tadi? Kena solat sama dengan imam lah. 2 pilihan. Sebab kita mungkin plan nak buat qiyamul lail waktu malam. Nabi larang ada 2 witir dalam satu malam. Para ulama kata 2 witir tu yang kita lakukan, contohnya waktu tarawih kita buat 3. Kemudian nanti kita solat qiyamul lail, solat tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat taubat semua sekali. Last sebelum sahur kita buat lagi 3 rakaat. Ada 2 witir tak? Dah 2 witir. Kenapa dilarang daripada Nabi SAW? Sebagian ulama kata kalau 2 witir dia akan jadi tidak witir. Sebab 3 campur dengan 3, 6. Tu yang dilarang tu sebab dia tak jadi witir. Jadi kena ada kaedah. Yang pertama, sama ada kita solat dengan imam tambah 1 rakaat. Orang lain bagi salam, kita sorang-sorang bangun. Nanti orang tahulah tu nak qiyamul lail lah malam tu, insya-Allah. Tapi janganlah niat nak riak ataupun seumpamanya. Normal je perkara tu. Kita maknanya bukan nak witir, tapi kita masih syafa', iaitu solat syafa'. Niatnya sama, minal witri. Nanti ganjilnya bila? Malam aku buat. Itu tak mengapa, tak ada masalah. Jadi malam dia qiyamul lail, di hujung qiyamul lail tambah saja 1 rakaat, maka tadi buat 4 tambah 1 jadi 5, tak ada masalah. Ataupun cara yang kedua, ikut imam, salam, okey. Kemudian waktu malam sebelum qiyamul lail buka dengan 1 rakaat untuk jadikan dia genap. Nak mula solat sunat tasbih, buat 1 rakaat. Daripada witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala, supaya yang malam tadi kita buat bersama dengan imam ketika lepas tarawih, jadilah 3 campur 1, 4. Jadi bolehlah kita qiyamul lail, di hujung nanti buat 1 rakaat witir, maka jumlahnya akan jadi 5 secara kumulatif. Jadi itu antara yang juga dibahaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Saya rasa soalan tadi yang terakhirlah, insya-Allah. Terima kasih pada pengurusan masjid, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fima tabaqqa min syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma arzuqna lailatal qadr allati hiya khairum min alf syahr. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.